Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal, dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Wah, seakan-akan tu ya. Ping kita Ustaz ya, sempena surah Maryam kan. Subhanallah. Okey, masya-Allah ya. Dan kita pun sudah melewati beberapa halaman surah Maryam bersama dengan tuan-tuan yang mengikuti saban hari bersama My Quran Time. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mendoakan tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran, walau apa pun ribut mempadai tetapi tetap bersama Al-Quran, kerana ini adalah perkataan daripada pencipta Allah Subhanahu wa taala ya, kita yang menciptakan kita yang lebih mengetahui ya apakah ubat-ubat syifa lima fis sudur yang Allah ingin masukkan, yang Allah ingin bekalkan kepada kita, dan kita terus ya mengambil dos ini pada setiap hari. Dan pada hari ini kita insya-Allah akan mengikuti halaman 308, banyak bercerita kali ini tentang seorang nabi yang kita akan ikuti dalam ringkasannya sebentar lagi. Jadi kita mulakan dulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 308. Pada ayat yang ke-39 hingga 40, kita akan melihat kepada pentingnya memberi peringatan dan Allah yang mewarisi bumi. Ya, ini adalah dua ayat yang akan menjadi asas sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dialog dengan ayahnya tentang penyembahan berhala ataupun tentang industri berhala pada ayat 41 hingga 50. Kemudian di hujung halaman ini kita akan berkenalan dengan kisah Nabi Musa yang kita akan sambung panjang esok insya-Allah. Tapi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 39 hingga 45 untuk kita memahami apakah yang terkandung dalam surah Maryam yang temanya ada kaitan dengan hubungan anak dan ayah, anak dan ibu, dan bagaimana kita ingin menjadi anak yang betul-betul berlaku baik kepada kedua ibu bapa kita. Sama-sama kita baca ayat 39 hingga 45. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini menyambung pengajian kita di halaman yang ke-308. Jadi saya nak mengajak semua sekali tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk kita fokus seketika. Kita kita nak baca Al-Quran sama-sama ni, kita nak dengar sama-sama, kita nak perhatikan sama-sama ayat yang kita akan bacakan di halaman yang ke-308 ini, bermula ayat yang ke-39 sehingga ayat yang ke-45 Ustaz. Ayat yang ke-45. Jadi ada kisah menarik di halaman yang 308 ini. Subhanallah, sama-samalah kita nanti sekejap lagi kita ambil iktibar insya-Allah. Jom kita baca dulu Ustaz permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 39 hingga 45. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama kita membaca sebentar tadi ya, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta kita ingatkan ya kepada rakan-rakan kita dalam kehidupan ini, iaitu wa anzirhum yaumal hasrata idz qudiyal amr, ya, iaitu dan berilah mereka peringatan tentang hari al-hasrah. Itu maksudnya adalah hari penyesalan, penuh dengan menyesal, dan dinyatakan di sini idz qudiyal amr, ya, diputuskan segala perkara, ya, segala perkara. Kalau ikutkan kepada Asy-Syanqiti, dia menyatakan tentang berkaitan dengan menentukan ya hari penyelesaian perbicaraan, ya, qudiyal amr. Apa maksudnya? Maksudnya ialah segala urusan akan ditentukan, ya, dijelaskan, diputuskan, dan pada waktu ini maka
terjelaslah, ya, jelaslah kepada siapa yang betul, siapa yang salah. Dia lebih kurang macam kalau di pejabat mahkamah ustaz, ya, di mahkamah ditentukan siapa betul siapa salah. Itu namanya qudiyal amr. Qudiyal amr. Ya, kadang-kadang kita di mahkamah di dunia ini ada orang boleh lepas ustaz, walaupun dah masuk mahkamah, lepas tu boleh keluar pula tak bersalah. Relax, ya. Relax saja. Pasal apa? Pasal satu, dia memang betul-betul tak bersalah, tapi ada yang dia pandailah bagaimana menguruskan mahkamah di dunia. Tapi kena ingat bahawa di hari Yaumal Hasrah ini, ya, Allah mengingatkan kepada kita semua bahawa hari ini hari penyesalan, bukan penyesalan. Apa yang sesalnya bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, yang berbuat maksiat ataupun berbuat dosa, dia akan menyesal, bertaubat, tetapi taubat sudah tidak berguna. Masya-Allah. Menyesal saja. Dan malah orang beriman pun ustaznya, dia menyesal juga pasal ya Allah, hari itu mengapa saya tak baca Quran lebih, kan, mengapa saya tak infak lebih, mengapa saya tak kerja bersungguh-sungguh waktu dekat dunia hari itu. Dia menyesal pasal bila semuanya diputuskan, ya, di depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum fi ghaflatin, mereka itu ghaflah, wahum la yu'minun. Kerana apa mereka menyesal? Kerana mereka lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disentuh dalam surah Al-Kahfi. Sebelum ini kita membaca tentang istilah ghaflah dan juga tidak beriman. Ini adalah dua perkara yang amat penting ustaz, ya. Betul, Ustaz. Amat penting. Ghaflah ini bukannya dia satu lagi jahil. Jahil ni dah tahu tapi tak buat ikut apa ilmu yang tahu. Tapi ghaflah ini dia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu. Contohnya ialah bab dunia, belajar betul-betul, kan, selok-beloknya baca daripada cover to cover, ya, kulit ke kulit. Tetapi bab yang akhiratnya itu dia tak berapa kulit ke kulit. Yang kita doakan pada tuan-tuan kita dengan My Quran Time ini salah satu usaha untuk kita kulit ke kulit. Saya pun dulu buku teks ustaz. Ya. Engineering kulit ke kulit, kan, tapi Quran daripada kulit, lepas tu tengoklah kulitnya bila, kan, sampai yang kulit ini lunyai, tetapi rupa-rupanya dari segi nak melihat isinya itu tidak berapa bersemangat. Jadi kita harapkan kita tidak jadi ghaflah di akhirat, ya, dan juga mereka itu tidak beriman kepada risalah yang dibawakan oleh nabi-nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disambung pada ayat yang ke-40 itu, ya, bercakap tentang ada orang kata bahawa saya ni ada pangkat, saya ada bisnes, saya akan berikan kepada anak saya, dan anak saya akan bagi pada cucu meneruskan legasi kejayaan. Tetapi sebenarnya akhirnya semua yang kita ada ini tuan-tuan, Allah beritahu apa? Inna nahnu narithul ard. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. Masya-Allah. Bumi, ya, apa yang ada di bumi ini, ya, kalau kita lihat bumi ini, kita nampaklah kita ada awannya, kita ada apa ustaz, ya, ada pokoknya, apa sebagainya. Tapi di bumi inilah ada pangkat, ada kekayaan, ada rumah kita. Bumi yang nampak begini. Betul. Kan, kalau kita zoom lagi ke dalam tu, kita nampaklah rumah kita dekat ustaz, dekat Bangi satu, dekat mana lagi ustaz? Satulah baru, ya, baru satu, ya, dan juga Shah Alam contohnya, kan. Dan semua ini kita rasakan sebahagiannya itu, ini besar, bumi besar, tetapi sebenarnya yang kita rasa kita ada itu tak bersamana pun. Kalau kita kaya macam mana pun, kita pindahkan legacy tersebut, akhirnya habis, dia akan kembali pada Allah juga. Betul, ya, akan kembali pada Allah juga. Waman 'alaiha wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka semua akan kembali. Nak ceritanya apa? Mengapa dua ayat ini penting? Semalam kita sudah melihat bahawa sebenarnya ada di kalangan orang-orang yang zalim, ya, orang-orang zalim pada ayat 38 semalam, alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah terangnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Di akhirat orang-orang yang zalim ini terang benderang matanya, memang buntang istilahnya, kan, terang benderang, penglihatan pun terang pasal segala hidayah, segala bukti kehebatan Allah SWT. Tapi di dunia ini dia tak kisah. Tak kisah. Dia baca Quran pun macam ngantuk selalu je, kan, dan dia tak nak dengar kepada mesej kebaikan yang disampaikan oleh Allah SWT melalui rasul ataupun penceramah-penceramah yang ada. Jadi dengan sebab dia hanya buka mata, buka telinga pada perkara dunia sahaja, bukan untuk buat persediaan ke akhirat, maka itu yang membawa kepada penyesalan. Dan juga Allah beritahu, kamu buat macam mana pun di dunia ini, akhirnya kembali pada kami juga, ya. Dan ini disentuh ataupun ditunjukkan, ya, bagaimana seorang yang betul-betul berbuat baik,
kepada ibu ataupun ayah dan juga berjuang. Dia buat baik ibu ayah satu, ini mesej tema bagi surah ini, tapi dalam masa sama tetap berjuang kepada kebenaran. Siapa? Nabi Ibrahim. Dia punya latarnya Ustaz ya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, Nabi Ibrahim ini adalah siddiq yang membenarkan dan dia adalah seorang nabi. Menarik perkataan siddiq Ustaz ya. Siddiqan ini maksudnya ialah apa? Membenarkan apa yang Allah cakap dan siap kan, bersedia saja. Macam Abu Bakar Siddiq, bila Nabi Isra Mi'raj je Nabi cakap betul. Dia siap saja di mana saja. Jadi Nabi Ibrahim sebagai satu contoh bagaimana sifat orang yang siap. Allah cakap saja sembelih, siap. Kan, Allah cakap sila berdakwah, bersedia. Tak banyak takwil tak banyak pula nak buat sekarang ke kemudian kan, ataupun saya tak sukalah nak sembelih anak saya, ini anak saya kan, mengapa kena sembelih pula? No. Nabi Ibrahim ini tinggi Ustaz ya. Yang kita doakan tuan-tuan, kita mula sedikit demi sedikit. Jom baca Quran, okey. Ya, walaupun dalam hati tu ada juga cakap tak okey contohnya kan, tapi cuba dulu cakap okey, buat. Pasal Nabi Ibrahim itu adalah contoh seorang yang execute, yang buat, dan dalam masa yang sama beliau adalah seorang yang menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda siddiqan Nabi Ibrahim? Ayat yang ke-42 untuk kita baca sekali lagi. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Satu pendapat menyatakan namanya Azar, penjual berhala, bukan penyembah berhala saja, penjual berhala. Jadi ada bisnes berhala. Kita baca ayat 42 sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita lihat kembali ayat yang ke-42. Kita nak baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-42 ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang disayangi, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Ini adalah gaya pertama Ustaz ya. Kalau ikut kepada Imam As-Sa'di ya, dia menyatakan dalam tafsirnya, iaitu ada 4-5 tahap yang kita akan belajar ini. Yang pertama tahap bukan not straight to the point. Ya, dia punya corner sedikit. Apa cornernya? Kalau kita tengok kat sini, pertama sekali adab ketika berdakwah ini mestilah dengan kasih sayang Ustaz. Betul. Ya, Nabi Ibrahim bercakap kepada ayahnya. Ayahnya ni memang boleh tahan juga ya melawannya tu pasal dia ayah satu. Betul. Ya, tetapi Nabi Ibrahim cakap apa? Ya abati. Ya, wahai ayah yang disayangi, yang saya hormati, minta maaf ya abah ya Ibrahim kan. Nak tanya ni, lima ta'budu, mengapa ya abah menyembah kepada yang tak mendengar, yang tak melihat, dan dia tak boleh bagi sesuatu abah? Boleh tak abah cerita sikit abah? Soalan dia itu, cara dia itu adalah amat lembut ya, amat penyayang, kerana masih lagi si ayah adalah seorang ayah yang perlu dihormati. Tak ada pula cakap abah nak cakap sikit abah baru dengar tadi ceramah tadi, abah ni nak sunat ke? Kan, itu nanti bawa bertenang ya, dia ada level tahap yang ke-4 5 nanti. Tapi bermula dengan satu, bukan mengajar pun, tanya soalan je. Allah, betul. Abah nak tanya sikit abah, bukan apa abah pasal kan, itu adalah
antara cara kalau kita bersama dengan kawan pun kita nak tanya, saya nak tanya sikitlah kan, yang awak buat ini sebenarnya boleh tak kalau kita buat cara lain, kan. Jadi dalam bentuk soalan, itu adalah pendekatan pada ayat yang ke-42. Ayat 43, sekali lagi kita tahu bahawa bila Nabi Ibrahim bercakap, mestilah ayahnya membalas balik, tetapi Allah tidak highlightkan perkataan ayah, pasal yang penting ialah bagi seorang yang berdakwah, kita sampaikan betapa Nabi Ibrahim ni persistent. Itu sebabnya namanya Siddiqan Nabiyya, ya, yang amat benar bersedia. Saya buat ini kerana Allah, ya, saya nak membenarkan iman saya, tapi dengan adab-adabnya, dengan kaedah yang baik. Wahai ayah kesayanganku, inni, ya, sesungguhnya qad ja'ani minal ilm, telah aku ni dah dapat ilmu, malam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, ya, yang kau tak dapat lagi abah, kalau macam tu ikutlah saya, kan. Aku, kalau katakan sini aku, kan, tapi saya nak bawa kepada jalan yang cara yang bagus abah. Ya, cara dia bercakap itu tak dia cakap, abah sebenarnya saya ni dah pandai ni abah, kan. Dia tak cakap begitu, dia cakap saya ni dah didatangi ilmu, adalah sikit abah belajar sikit-sikit tu, dan mungkin abah tak sempat dengar, nak share sikit abah, ya, pasal ini rasa macam bagus ni. Cara bercakap Nabi Ibrahim pada ayat 43 itu adalah cara yang kedua. Yang pertama cakap tanya dulu. Betul. Cara yang kedua ialah saya adalah sikit ilmu, kan, datang pada saya. Tak cakap saya ni memang ada ilmu kan. Minal ain itu melambangkan ada sikit ilmu. Perkataan ini yang kalau kita baca terjemahan mungkin tak sampai, tak nampak Ustaz, ya. Tapi bila kita tengok tadabbur, oh begini. Dan ayat yang ke-44, yang ini dah mula up sikit. Tapi up pun masih lagi bermula dengan apa Ustaz? Abati. Ya, abati. Allah, duhai ayah kesayanganku. Abah, minta maaf lah abah, ya. Tapi abah janganlah kan menjembah kepada syaitan. Straight to the point. Betul. Kebenaran tetap kebenaran, tapi menghormati tetap menghormati. Itu yang mencabar Ustaz, ya. Pasal kadang-kadang bila dah dapat kebenaran itu, kita rasa kadang-kadang tu dia dah ada kan, dah menghormati itu dah hilang. Betul, kan. Yang kita doakan tuan-tuan kita dapat amalkan. Dan ayat 44 ni kita akan tengok sebentar lagi. Kita pergi kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan pilihan pada muka surat 308 ini ialah hasira, iaitu menyesal, mengeluh. Inilah yang Allah nyatakan tentang yaumal hasrah pada ayat yang ke-39. Perkataan ini 12 kali berulang dalam Al-Quran. Penyesalan yang melampau-lampau. Kerana apa? Dalam ayat 39 ini, bila seseorang itu di dunia amat tajam penglihatan dan juga pendengaran, digunakan untuk menghasilkan macam-macam perkara, tapi rupa-rupanya ia adalah satu kerugian yang bagi orang-orang kafir itu, dia ingin bertaubat tapi ianya sudah terlambat. Jadi marilah sama-sama kita mencontohi kepada Nabi Ibrahim sebentar tadi, di mana kita akan cuba gunakan penglihatan, pendengaran kita untuk mengajak diri dan juga masyarakat kepada kebaikan, agar nampak, jangan sampai baru sedar bila dah sampai akhirat, kan. Baru sedar, oh sebenarnya Quran ni kena baca, ya. Kena faham, ingat kan, baca je dah cukup. Jangan sampai begitu. Kita sama-sama berjumpa kembali. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Berkait ayat kita dengan iman hari ini, bagaimana kukuhnya iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setiap kata-katanya dipandu oleh iman yang dibentuk dalam jiwa dia. Memang amat cantik Ustaz. Allahu akbar, subhanallah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita mencontohi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi seorang anak yang begitu taat, yang anak yang begitu menghormati
kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Amin ya rabbal insyaallah taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita perhatikan Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dalam ayat yang kita baca hari ini, boleh katakan Ustaz, halaman yang kita baca hari ini ada ada dua ayat sahaja yang berhenti dengan akhir dia mad al-ilis sukun. Ya. Kan? Yang lain semua yang kita nak kongsikan hari ini. Apa dia? Jom kita perhatikan ilmu tajwid ataupun ulang kaji tajwid kita pada hari ini insya-Allah. Ya, iaitu mad iwad. Mad iwad apa dia? Termasuk dalam mad iwad ketika waqaf dalam beberapa keadaan. Contohnya yang pertama iaitulah waqaf pada kalimah idza ketika kita berhenti. Contoh qala fa'altuha idza. Satu lagi contoh dia qad dhalaltu idza. Kalau kita waqaf saja pada kalimah idza, maka dia akan menjadi mad'i iwad. Kadar dia dua harakat. Sama juga kalau kita perhatikan halaman 308 yang kita bacakan pada hari ini Ustaz ya. Kita dah baca sampai yang ke-45 Ustaz kan? Ayat 41. Nabiyya syai'a sawiyya asiyya waliya. Masya-Allah, semua itu mad'i waqf ketika kita berhenti ataupun ketika kita waqafkan bacaan kita. Jadi bacaan dia berapa panjang? A 2 harakat, B 4 harakat, C 2 rakaat. Jadi jawapan dia 2 harakat sahaja. Ingat, ketika kita berhenti sahaja. Adapun kalau kita sambung, dia tak jadi mad iwad. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya dapat praktikkan dan dapat semak bacaan kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya. Awalnya arid lil sukun. Betul, ya, kemudian semua iwad. Iwad. Ya. Jadi bila nak masuk kisah Nabi Ibrahim saja, tukar muzik ujung. Ujung dia. Pasal yang ni sikit ya, berbanding awal ni yurja'un ya, ataupun awal atas tu ialah yu'minun. Jadi itu perlu beri masa sikit ya. Itu tadabbur daripada pasal dia memang begitu Ustaz ya. Bila tengok surah Al-Ghasyiyah, biasa kita baca pagi raya kan, sembahyang raya tu, memang itu dia punya muzik. Bila bertukar muzik pergi ke syurga, muzik lagi tukar pergi ke neraka. Begitu kan. Saya faham. Saya teringat perkongsian Ustaz Fazrul dengan Al-Fadhil Ustaz Timizi tu lagi. Mat apa tu? Silah. Kan tak sebut kalau panjang lain. Betul. Pendek tak boleh panjang lain. Maknanya ada mengena dengan ayat. Jadi sebagai seorang qari bila baca tu ikut dia senang menyampaikan mesej kan. Dan kalau dah tadabbur Ustaz ya, kita anggap okey, terkejut kita kan, mengapa sepatutnya panjang jadi pendek kan. Ataupun di sini kalau mad arid tu sukun boleh sampai 6. Betul kan. Ini macam cahaya pula mengajar kan. Okey. Tetapi kalau yang ini 2 je. Lulus saja. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan bacaan pada ayat yang seterusnya, dan sebentar tadi kita sudah sampai ayat 45 Ustaz kan. Betul Ustaz. Di mana ayat 44 itu mula Nabi Ibrahim menyatakan, maksudnya masih lagi ya abati, tetapi la ta'budish syaitan. Ya, sebenarnya si ayahnya ini jual berhala, sembah berhala, bukan sembah syaitan. Betul. Tetapi Nabi Ibrahim menyatakan sembah syaitan kerana apabila seseorang itu menyembah berhala ataupun tidak mahu ikut kepada kitab, tidak mahu ikut pada Quran, sebenarnya dia sedang mengikut kepada siapa? Mengikut pada syaitan. Kalau katakan menyembah Amun-Re contohnya dalam tradisi Mesir, contohnya menyembah berhala-berhala begini, sebenarnya tak nampak pun macam syaitan. Ini bukan wajah syaitan kan. Tapi sebenarnya di sebaliknya ini adalah syaitan yang mengajak manusia untuk menghambakan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mesej yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, innasyaitana kana lirrahmani asiya. Ya, sesungguhnya syaitan ini kepada Ar-Rahman derhaka. Jadi Nabi Ibrahim masih menyampaikan mesej, janganlah kan, jangan menyembah syaitan. Pasal syaitan ini derhaka. Dan sekali lagi pada ayat 45, ya abati inni akhaf. Kali ini Nabi Ibrahim menyatakan kesan kepada ayahnya. Saya ini sayang abah kan. Saya takut nanti abah ditimpa oleh azabum minar rahman. Ya, macam pelik Ustaz ya. Ar-Rahman Maha Penyayang. Betul. Azab dia macam terbalik kan. Tetapi pasal dah terlampau teruk sangat kan,
Ar-Rahman memberikan azab kepada orang yang mengambil syaitan ini sebagai wali. Ya, maksudnya abah janganlah ambil pelindung syaitan bah, kan. Ar-Rahman ni sayang pada abah, pada saya, kita semua, abah janganlah bah. Begitu kan. Jadi bila dah berapa kali ya abati ini, walaupun ayahnya mungkin membalas tapi tidak di-highlightkan, kali ini ayahnya membalas. Bagaimana? Ayat 46 kita baca sehingga ayat 51. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, ibu ayah, ayahanda, bonda, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, subhanallah, kita dah melihat beberapa ayat tentang pribadi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Salah seorang nabi yang sangat cepat membenarkan semua hal yang ghaib yang datang daripada Allah Subhanahu taala, tidak ada takwilan, tidak ada kona-kona, straightly, secara terus menerima apa juga yang Allah Subhanahu taala arahkan. Dan kita nak menyambung bacaan kita Ustaz, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya di ayat yang ke-46 sehingga ayat yang ke-51. Kita nak cuba bacaan kita, bacaan ras, kita cuba. Lama kita tak baca murattal ras, kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 46 hingga 51. Terima kasih Ustaz ya, menyambung kepada apakah balasan ya daripada si ayah ya kepada si anak ya, anaknya kecil lah ya, maksudnya anak remaja begitu ataupun tidak maksudnya jauh umurnya daripada ayah. Bila dah bercakap anak cakap begini dengan kasih sayang, tapi mesejnya adalah jelas, araghibun ya, bencikah kamu
an alihati, kepada Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim. Kan. Dia bukan ya bunaya ya Ibrahim. Ya, jadi marah ni nampak dia kan. Dia bila panggil anak dengan Adam kan, dia dengan berbanding dengan anak abah berbeza kan. Jadi di sini kita dapat tangkap bahawa ayah kepada Nabi Ibrahim ni marah ya, sambil bertanya, kamu ni benci ke kepada an alihati, kepada Tuhan-Tuhanku, ya, perkataan daripada si ayahnya. Maka di dalam ayat ini menyatakan bahawa si ayah marah, la illam tantahi, jika kamu tidak berhenti daripada bercakap macam ni lagi, la arjumannak, ya, sama ada memahaminya kita boleh faham sebagai aku akan rejam kamu, atau yang keduanya ialah dalam bentuk yang amat marah. Dia kalau ayah marah zatnya, aku rasa aku macam nak bunuh kan, tapi bukanlah ayah nak bunuh kan. Betul. Cuma ayah marah sahaja. Harapnya tuan-tuan janganlah cakap begitu ya, jangan ibu-ibu jangan pula kata aku rasa macam nak cekik contohnya kan. Buat tenang okey. Jangan contohi kepada ayah Nabi Ibrahim. Jadi apakah bila dia dah cakap begitu, kata ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, wahjurni maliya, berambus engkau kan. Istilah di sini ialah dan tinggalkanlah aku maliya, ini maksudnya dalam tempoh yang panjang Ustaz ya. Kalau orang cakap malakallah, maksudnya moga-moga kamu dipanjangkan umur. Jadi maliya ni panjang ya, maksudnya aku tak nak tengok kau berambuslah jauh-jauh kan, tak payah. Ini adalah satu perkataan yang amat kasar daripada ayah kepada seorang anak yang bercakap elok-elok, cuma mungkinlah ya mesejnya itu menyakitkan hatinya. Jadi dalam hidup kita ini kadang-kadang mungkin mesej benar tidak semestinya dia menyamankan Ustaz ya. Ada orang tak suka, tetapi kita tahu bahawa kebenaran siddiq itu lebih penting daripada kita menyamankan orang di sekeliling kita. Maka di sini dibalas ya oleh Nabi Ibrahim, qala salamun alaik. Subhanallah Zan ya, masih lagi Nabi Ibrahim maintain masya-Allah kelembutannya. Betul. Ya, sebagai halim, seorang yang halim, iaitu salamun alaik, iaitu kesejahteraanlah kepadamu abah. Kan, sejahtera abah. Betul. Ya, baiklah saya akan minta ampun untukmu daripada Tuhanku. Itu balasannya. Balasannya salam dengan akan minta ampun. Innahu kana bi hafiya. Kalau abah bimbang saya nanti mungkin nak makan kat mana, nak tidur ke mana, tak apa abah, kana bi hafiya, Tuhan ini memang selalu sangat baik dengan saya. Ya, sangat baik dengan saya. Hafi ni maksudnya kalau macam anak biasa cakap, abah bila kita nak keluar abah, bila kita nak pergi hotel abah, bukan sekali dia tanya 5 kali 6 kali, kadang-kadang jadi zikir. Kalau kita dah janji jangan main-main. Okey, dia akan tanya. Maka bila bersama dengan Allah, Allah ini akan tanya kita macam mana ya, kamu ada masalah ke, kamu ada cabaran ke. Ini perkataan Nabi Ibrahim menerangkan tentang betapa Allah ini adalah amat rapat. Allah Subhanallah. Itu sebabnya nama Nabi Ibrahim ni Khalilullah maksudnya. Dia ada personal connection yang kita harapkan kita ada perkara tersebut. Dan pada ayat 48, wa a'tazilukum, aku akan memisahkan ya diriku ataupun menjauhkan diriku daripada kamu semua, dan aku tidak akan menyeru kepada selain daripada Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. 3 perkara kita boleh belajar Ustaz ni. Satu, Nabi Ibrahim bangkit jauhkan diri daripada perkara yang tak baik. Ya, pasal ia bukan satu perkara yang remeh dalam hidup kita ni. Kalau ada kawan tak baik, website tak baik, apa-apa yang tak baiklah, kita kena i'tizal ataupun uzlah, jauhkan diri daripada perkara tak baik. Kawan tak baik, adakah kita jauhkan kawan ke jauh perkara tak baik? Jauhkan perkara tak baik pada kawan. Kawan boleh kawan. Betul. Tapi bila dia cakap benda tak baik je, tak apalah ya, saya minta diri dululah ya. Itu adalah i'tizal. Yang pertama, ini dibuat oleh pemuda Al-Kahfi ketika kita baca surah Al-Kahfi ya. Dan yang keduanya ialah aku tidak akan seru minta daripada selain daripada Allah, tidak syirikkan Allah. Dan yang ketiga itu menarik Ustaz ya. Bila aku akan berdoa pada Tuhanku, tapi Nabi Ibrahim masih lagi merendah diri Ustaz. Allahu asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Ketika berdoa itu tuan-tuan, kalau kita berdoa, bagaimana kaedah Nabi Ibrahim, dia rasa bahawa aku ini tidak akan dikecewakan kan, tetapi ada perkataan asa tu. Asa itu maksudnya tak semestinya lah Allah nak jawab saya ni, pasal saya ni banyak kelemahan, tapi moga-mogalah ya Allah jawab doa saya. Allah.
Itu adalah satu kaedah hati yang amat subhanallah Azad ya. Nabi Ibrahim mengaku di hadapan ayahnya yang dia ada kebenaran tadi, tapi dalam masa yang sama merendah diri bahawa saya ni bukanlah suci sangat abah kan. Moga-mogalah kalau saya doa nanti Allah tidak akan kecewakan. Ini ayat 48. Maka selepas itu apakah yang berlaku kerana perjuangan Nabi Ibrahim yang menghormati si ayah dan terus bersama kebenaran. Ayat 49 ada jawapan yang menarik untuk kita. Jom kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang senantiasa bercakap lembut, senantiasa menjaga tutur kata walaupun dalam niat untuk menegur ataupun nak menasihat. Betul. Allahu akbar. Kadang-kadang betul Ustaz, kadang-kadang ya kita rasa kan Kita dah betul. Kita rasa kita dah banyak ilmu, dah keluar TV hari-hari ni. Betul. Allah, sayalah Ustaz. Ya, sama-sama. Ini semua kita kena ingat Ustaz. Allahu akbar. Kalau tidak kita akan terbabas dan kita rasa macam saya ni betul ni kan. Padahal surah Maryam dah tegur ni. Allahu akbar. Kan? Baik, kita mudah-mudahan kita baca ayat yang ke-49 Ustaz. Ayat yang ke-49. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 49 ini menjelaskan kepada kita kesan daripada Nabi Ibrahim menjauhkan daripada perkara yang tidak baik dan juga tidak beribadah menyembah kepada selain daripada Allah. Kesannya apa tuan-tuan? Rupanya Allah berikannya apa? Ishak dan Yaqub. Yes. Anaknya itu, cucunya itu menjadi bukan sekadar orang biasa-biasa, jadi nabi. Allahu akbar. Itu hadiah kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menjauhkan perkara yang tak baik dan tidak menyembah selain daripada Allah, jaga Quran betul-betul. Kita akan diberikan apa? Insya-Allah anak cucu yang bukanlah nabi ustaz ya, tetapi anak yang soleh. Kalau istilah pada ayat 50 ini sampaikan tahap sidqin aliyya, iaitu Nabi Ibrahim ini siddiqan nabiyya pasal dia selalu bersifat jujur, maka anak dan cucunya pun bersifat jujur juga. Pasal ayah dah cakap elok-elok dan juga cakap kebenaran, rupanya dia akan memberi kesan kepada si anak dan cucu kita berdasarkan ayat 49 dan 50. Dan apakah lagi yang berlaku sampai Nabi Musa lah Ustaz. Nabi Musa ni daripada Ishak. Betul. Jalur itu yang kita doa Allah kurniakan keluarga kita yang bahagia, yang soleh begini. Amin, ya Rabb. Dengan resolusi kita halaman 308. Iaitu yang pertama, resolusi kita ialah untuk sama-sama kita laksanakan tugas memberi peringatan semasa kita masih hidup di sini. Yang kedua, bina kemahiran komunikasi, menyampaikan kebenaran berteraskan kepada dialog Nabi Ibrahim. Dan yang ketiganya, menjelaskan risiko apabila berbuat derhaka atau syirik kepada Allah, kerana ia adalah lambang kasih sayang yang paling tinggi kepada ahli keluarga kita. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh dengan barakah ini ya Allah, di saat kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah, mulut kami, lidah kami bergerak-gerak membacanya, menyebutnya ya Allah, mata kami melihat huruf-hurufnya, baris-barisnya, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya ya Allah,
telinga kami ya Allah mendengar lantunan ayatnya, mendengar apakah tadabburnya. Mudah-mudahan ya Allah hati kami hati yang senantiasa segar mekar dengan apa juga peringatan daripadamu ya Allah. Maka ya Allah, apalah kiranya kau ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa pasangan kami. Ya Allah, apalah kiranya kau ampunkan dosa mak dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka, kasihani mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Begitu juga muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini anak-anak yang senantiasa menjaga tutur kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah, agar tidak menggurus hati mereka ya Allah, kerana mereka tiket syurga buat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengudikan, mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Amin. Membina masyarakat, cara kita bercakap, berdialog itu dengan cara paling lembut dan mesejnya sampai. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan ini untuk kita membawa nilai ini ke dalam masyarakat agar trust dalam keluarga terus berlemah lembut, dalam masa sama kebenaran itu diangkat sehingga keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan pagi esok insya-Allah, dan kita terus bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.